Hai, Assalamualaikum. Murid-murid tahun 5. Apa khabar kamu hari ini? Teacher harapkan semuanya sihat-sihat belaka dan telah bersedia untuk belajar subjek sains pada hari ini. Oleh itu, teacher harapkan semuanya sudah bersedia dengan buku teks, buku nota sains dan sudah semestinya alat tulis. Murid-murid, jom baca doa belajar. Murid-murid, hari ini kita akan belajar tajuk yang baru iaitu tumbuh-tumbuhan. Apabila kita belajar tajuk baru, kita akan buat nota ringkas. Dan nota ni sedikit perlu ada usaha lah untuk menjadikan ia menarik. Teacher nak kamu bersedia dengan mungkin pensel warna ataupun pen yang berwarna-warni untuk menjadikan nota ni lebih menarik. Kerana tajuk ni pun menarik. Teacher suka bila tajuk tumbuh-tumbuhan ni rasa macam bukunya pun berwarna-warni. Ada gambar pokok, buah dan bunga. Untuk tajuk ini, kamu boleh merujuk buku teks muka surat 94. Tapi nota yang teacher bagi ni mungkin ada dan mungkin tidak ada dalam buku teks kamu. Oleh itu, kamu perlulah salin. Dan untuk pengetahuan kamu, menyalin adalah salah satu teknik untuk kita memahami dan mengingati sesuatu perkara. Dan juga ia melatih kamu untuk memperbaiki tulisan tangan kamu. Jadi janganlah ambil jalan mudah dengan fotostat, tampal. Teacher tak nak macam tu. Sebabnya salah satu cara, ini ada satu cara kamu untuk mengingat. Mungkin nanti bila kamu jumpa lagi topik ni, kamu ingat, kamu pernah tulis pasal perkara ini. Jadi ambil inisiatif untuk menyalin nota yang teacher bagi ni ya. Okey, buka buku nota sains kamu, tulis hari dan tarikh, itu 8 hari bulan 7, 2021. Tajuknya, tumbuh-tumbuhan melindungi diri daripada musuh. Teacher tertinggal pula perkataan diri. Tumbuh-tumbuhan melindungi diri daripada musuh. Tajuk ni ada dalam buku teks muka surat 94, cuma teacher tambah perkataan tumbuh-tumbuhan. Okey. Nombor 1, seperti haiwan, tumbuhan juga melindungi diri bagi mengekalkan spesiesnya. Apa maksud spesies? Spesiesnya adalah jenis yang sama jenis dengannya. Nombor 2, tumbuh-tumbuhan memiliki pelbagai ciri khas untuk melindungi diri daripada musuh. Jika kamu ingat, perkataan ciri khas kamu telah pelajari dalam tajuk haiwan. Ciri khas maksudnya apa yang ada pada tubuh badan haiwan tu. Jika tumbuh-tumbuhan, kita panggil tubuh badan. Maksudnya ciri khas yang ada padanya lah. Mungkin pada buahnya, pada batangnya, pada daunnya, pada akarnya. Maksudnya begitu. Yang ketiga, ini adalah untuk memastikan kemandiran spesiesnya. Perkataan kemandiran spesies kamu telah pelajari dalam topik haiwan, iaitu keupayaan sesuatu hidupan itu untuk terus hidup. Okey, murid-murid, boleh kita teruskan? Ciri yang pertama, ini kamu boleh rujuk dalam buku teks ya. Ciri yang pertama yang ada pada tumbuh-tumbuhan ialah berduri tajam. Okey, sesetengah tumbuhan mempunyai duri, mungkin pada daun, batang atau buahnya. Kamu boleh bayangkan tak tumbuhan yang mempunyai duri pada daun? Manakala tumbuhan yang ada duri pada batang atau buahnya, kamu boleh imagine tak pokok apa? Maksudnya bukannya dia berduri semua, bukannya dekat daun, batang, buah semua berduri. Tak, mungkin durinya hanya ada pada daunnya. Mungkin durinya hanya ada pada batangnya, macam pokok ros yang berduri hanya pada batangnya atau buahnya.
Duri tajam ini dapat melukakan musuh yang memakannya. Ini adalah untuk mengelakkan musuh mendekatinya, pegang. Mungkin musuh tu nak makan buah ataupun nak patahkan batangnya ataupun daunnya. Ini adalah salah satu ciri melindungi diri daripada musuh. Contoh buah durian. Buah durian ada duri pada buahnya. Nanas yang juga ada duri pada buahnya dan juga pada daunnya. Dan juga pokok semalu. Sebenarnya ada banyak lagi contoh tumbuhan yang punya duri pada pokoknya. Mungkin pokok kaktus. Kalau pokok semalu, durinya ada pada batang. Teacher rasa kamu kenal pokok semalu ni yang selalu ada di padang sekolah pun ada, kan? Okey. Ciri kedua adalah mengeluarkan getah. Apa maksud getah ni? Adakah getah gelung tu? Bukan. Getah ni ada satu cecair yang keluar daripada mungkin pada jom kita baca. Setengah tumbuhan mempunyai getah di dalam daun atau buahnya. Mungkin ada getah tu dikeluar daripada daunnya ataupun buahnya dan juga batangnya. Dia ada satu cecair yang melekit tu. Getah ini melekit untuk menghindarkan musuh daripada memakannya. Kadang-kadang getah ini boleh menimbulkan kegatalan pada musuh yang ingin memakannya kalau terkena getah tu. Contoh, tumbuhan yang mempunyai ataupun yang mengeluarkan getah sebagai ciri pelindungannya ialah buah nangka atau pokok nangka. Teacher rasa ramai tahu buah nangka ni ada getah. Nak potong pun getah tu melekat dekat pisau. Pokok betik ada juga getah berwarna putih. Dan pokok keladi. Sebenarnya banyak lagi. Pokok mangga pun ada getah. Okey, ciri yang ketiga ialah berbulu halus. Berbulu halus. Sesetengah tumbuhan mempunyai bulu halus pada buah, batang atau daunnya. Bulu halus menyebabkan rasa gatal pada sesiapa yang menyentuhnya lah. Kalau tak sentuh tak ada rasa gatal. Cuba kamu tengok ya. Di dalam buku teks kamu dia cakap, gatalnya. Daun bulu yang berbulu halus menyebabkan rasa gatal. Jangan sentuh daun bulu itu, kata ayahnya. Ni contoh pokok buluh. Daunnya mempunyai bulu halus yang rasa kadang-kadang orang sebut miang, rasa miang. Dan pokok labu. Pokok labu pun daunnya mempunyai bulu halus yang membuatkan kita rasa gatal. Dan juga daun pokok tebu. Okey, boleh kita teruskan untuk ciri yang seterusnya. Ciri yang seterusnya adalah beracun. Beracun. Sesetengah pokok mempunyai racun pada daun, batang, akar dan bunganya. Teacher macam ada tersalah bahasa kat situ. Setengah pokok mempunyai racun pada daun, batang, akar dan bunganya. Buahnya pun ada. Racun ini dapat menyebabkan keracunan atau kematian. Okey, contoh yang diberikan adalah pokok alamanda, iaitu mungkin kamu panggil pokok bunga loceng. Ini pokoknya biasa kamu lihat di kampung ni pun ada warna kuning. Okey, dia kata bahaya, jangan petik bunga tu. Pokok alamanda beracun pada daun, batang, akar dan bunganya. Racun itu dapat menyebabkan keracunan atau kematian. Okey, dan yang contoh kedua teacher bagi pokok pompong.
Pokok pompong ni buahnya digunakan sebagai racun tikus. Dan buahnya kelihatan seperti buah markisa. Tapi kamu jangan keliru. Buah markisa pokoknya menjala. Tapi pokok pompong ia pokok yang berkayu besar pokoknya. Jadi mungkin kadang-kadang kita tertarik tengok buahnya bulat, licin, macam sedap. Tapi sebenarnya pokok ni buahnya ada racun. Ia digunakan sebagai racun tikus. Dan yang kedua, cendawan. Bukannya semua cendawan ya, ada sesetengah cendawan memang kita tak boleh makan kerana ia beracun. Ia boleh menyebabkan keracunan makanan, kita boleh cirit-birit. Okey, bukan semua cendawan beracun dan bukan semua cendawan boleh dimakan. Dan yang terakhir cirinya adalah berbau busuk. Sesetengah pokok menghasilkan bau yang amat tidak menyenangkan. Contoh bau yang dikeluarkan mungkin bau seperti dari daging atau bangkai yang mereput. Ada satu bau yang sangat tengik yang menyucuk, hidung busuk. Bau busuk ini menyebabkan ia tidak diganggu oleh musuhnya. Yelah, kalau berbau busuk, siapalah nak dekatkan? Haiwan mempunyai deri bau yang kuat. Jadi, sekiranya pokok itu berbau busuk, haiwan pemangsa atau tidak akan mendekati pokok tersebut. Contoh tumbuhan yang menghasilkan bau busuk ini ialah pokok pokok bunga tahi ayam, iaitu pokok lantana. Nama sebenarnya lantana dan dipanggil pokok. Kamu biasa dengar kan nama pokok bunga tahi ayam? Namanya pun dah tak sedap didengar. Begitu juga baunya, yang menyucuk-nyucuk baunya. Terlalu kuat yang busuk. Yang kedua, pokok jeremin. Pokok jeremin ini mengeluarkan satu bau yang menyebabkan haiwan-haiwan terutama sekali serangga tidak suka padanya. Dan pokok jeremin ini merupakan orang cakap menghalau, pokok penghalau nyamuk yang organik yang semula jadi. Sekiranya kamu tanam pokok ini, kamu boleh gunakan daunnya sebagai penghalau nyamuk. Dan pokok rafflesia atau bunga pakma. Memang cantik dilihat tetapi tidak, orang cakap, baunya mengeluarkan bau yang tidak menyenangkan. Baunya tidak secantik rupanya. Tetapi walaupun ia berbau busuk, pokok rafflesia ini manusia tetap mencarinya untuk tujuan perubatan. Okey, murid-murid, itu saja untuk minggu ini. Jadi tugasan kamu adalah membuat nota sains. Yang teacher bagi tadilah. Yang pertama ada 3 poin dan ciri-ciri ada berapa ciri ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ciri khas pada tumbuhan yang perlu kamu lakukan nota ringkas seperti mana teacher buat tadi. Contoh, kamu boleh juga tambah contoh-contoh yang lain. Okey, murid-murid, sila buat tugasan dengan tulisan kemas dan bersih. Diharapkan kita akan berjumpa lagi pada minggu depan. Masih lagi tajuk tumbuh-tumbuhan tetapi subtopik yang berbeza. Sekian dahulu daripada teacher. Assalamualaikum.